Okey, video saya kali ini saya kongsikan tips ataupun cara kuarantin di rumah sekiranya anda positif COVID-19. Okey, jom kita mulakan. Okey, hai Assalamualaikum semua. Terima kasih dan selamat kembali ke YouTube channel saya. Untuk video saya kali ini memang saya nak buat something yang unik sikit. Sebab ini bukanlah berkaitan dengan skipping ataupun senaman, tetapi tentang pengalaman saya sendiri tentang bila dijangkiti COVID-19. Okey, ketika saya buat video ni hari ni, merupakan hari kelima saya kuarantin di rumah, dan video ni sebenarnya bertujuan nak kongsikan apakah yang patut kita lakukan bila kita disahkan positif COVID-19. Dan sekarang ni seperti yang kita tahu, setiap hari kes memang tinggi 10,000, 20,000 sampai 30,000 kes harian. Jadi memang tak mustahil untuk kita ataupun sahabat-sahabat kita dijangkiti COVID-19. Sebab itulah kalau siapa yang terkena juga COVID-19 macam saya harap video ni dapat memberikan tips ataupun sedikit gambaran apakah yang patut kita lakukan sekiranya kita dapat COVID-19. Sebelum saya teruskan video saya ni, saya nak beritahu yang saya ni bukanlah doktor ataupun pakar kesihatan. Jadi apa yang saya akan kongsikan ini merupakan pengalaman saya sendiri dan apakah pendapat saya tentang kuarantin ataupun cara-cara nak kuarantin di rumah sebab COVID-19. Saya memang dah dapat vaksin 2 kali. Dua-duanya adalah Pfizer. Booster pun Pfizer juga. Jadi mungkin simptom untuk COVID-19 saya ni tak berapa heavy sangat. Mungkin sebab booster dan sebagainya, dan setiap simptom ni memang setiap orang berbeza. Okey, dan saya sebenarnya simptom saya pada hari pertama dan kedua, simptom saya ni lebih kepada demam dulu. Okey, saya demam, tapi demam ni agak berbeza sikit sebab saya sebenarnya susah nak demam. Saya ni jarang demam. Saya memang jarang-jarang demam dan jarang sakit. Jadi bila saya sekali-sekala sakit tu memang sangat-sangat berbeza. Dan saya punya demam kali ni dia seolah-olah rasa macam badan kita panas kat dalam, tapi tak panas sangat, tapi kat luar tu lebih kepada sejuk. Jadi pada hari pertama, malam pertama tu saya punya badan tu saya rasa macam bergigil, sejuk. Jadi saya tidur pun tutup aircon, tutup kipas. Saya rasa macam lain sangat demam saya masa tu. Jadi bila keesokan paginya saya terus buat saliva test, dan memang seperti yang saya jangkakan, saya pun positif COVID-19. Okey, bila saya dapat je result saya positif menggunakan saliva test kit ni ataupun RTK antigen ni, saya memang first kali saya memang terkejut, of course, sebab saya selama setahun 2 tahun ni memang kita dah jaga SOP dan sebagainya, memang tak pernah terfikir yang terkena juga COVID. Jadi first kali benda yang saya buat adalah saya update di MySejahtera saya punya positif result ni, dan kalau ada kita punya kontak rapat pun kita boleh update dekat situ juga. Pentingnya update di MySejahtera ni adalah satu, nanti MySejahtera dia akan bagi tahu kita punya tarikh bila hari pertama kita patut kuarantin kat rumah sampailah hari terakhir. Kalau macam saya dah pernah ambil vaksin dan booster, mereka ada rekod. Jadi saya perlu kuarantin kat rumah selama 7 hari sahaja. Tapi kalau mereka yang tak pernah ada vaksin ataupun booster, mungkin kena kuarantin sampai 10 hari. Jadi jumlah hari kuarantin ni berbeza ikut orang yang positif ataupun kontak rapat. Selain itu juga pentingnya untuk kita update dekat MySejahtera ni, sebab kita kena update hari-hari kita punya simptom dalam apps MySejahtera ni. Sebab kalau keadaan kita kritikal, nanti MySejahtera ataupun KKM akan hubungi kita untuk nak buat rawatan selanjutnya. Okey, pada hari pertama, hari kedua macam saya bagi tahu tadi, memang saya demam yang sejuk, demam bergigil orang kata. Tapi saya ada juga simptom macam batuk sikit, sakit tekak sikit, sesama sikit. Walaupun simptom-simptom ni macam biasa, tapi bila kita dah kena COVID ni, dia rasa macam luar biasa sikit, sebab dicampurkan dengan salah satu simptom utama varian Omicron adalah kita akan lesu. Jadi pada hari kedua, hari pertama, hari kedua, ketiga ni saya banyak baring sahaja, banyak rehat. Memang tak buat apa-apa. Maybe itu simptom Omicron, iaitu badan kita tak bermaya dan lesu. Okey, macam saya memang tak ada masalah untuk kuarantin kat rumah, sebab saya memang duduk kat rumah ni seorang-seorang. Tapi kalau siapa yang duduk dalam keluarga, memang disarankan untuk kuarantin dalam bilik yang berasingan. Sekarang ni saya kongsikan pula apakah perkara-perkara ataupun benda yang kita perlu beli ataupun buat sepanjang kuarantin di rumah. Okey, first kali kita wajib kena ada termometer, sebab ada orang yang demam dia sangat-sangat kuat. Jadi kita perlukan termometer ni untuk nak pantau suhu badan kita. Okay, macam saya memang saya tak ada termometer. Satu sebab saya tak sempat beli, dan lagi satu demam saya tak berapa berat sangat, tak berapa heavy sangat. Jadi memang saya tak perlu pantau saya punya suhu badan. Tapi kalau korang memang demam,
memang panas, saya memang sarankan untuk simpan termometer kat rumah dan wajib perlu ada ketika kuarantin. Okey, item yang kedua pula yang wajib ada adalah pulse oximeter. Okey, pulse oximeter ni yang macam ni. Okey, saya memang dah beli oximeter ni sebelum kena COVID lagi, dah lebih kurang 2-3 bulan lepas lagi. Memang salah satu device yang saya rasa sangat-sangat penting dan wajib ada di setiap rumah. Okey, cara nak guna dia adalah kita masukkan je jari kita dalam ruang yang disediakan dan kita tekan je button on kat sini, nanti dia akan detect lah. So untuk oximeter ni ada dua data yang penting yang dia akan baca. Yang pertama adalah oksigen level dalam darah kita dan yang kedua adalah heart rate kita. Untuk oksigen level dalam darah kita ni, dia punya bacaan normal adalah sekitar daripada 95 hingga 100. Dan kalau oksigen level korang rendah daripada 90, saya memang sangat-sangat sarankan untuk korang update di MySejahtera dan silalah pergi ke KKM ataupun ke hospital untuk nak dapatkan rawatan yang seterusnya. Sebab kalau oksigen rendah memang sangat-sangat bahaya. Okey, yang seterusnya pula adalah bacaan untuk heart rate. Okey, bacaan untuk heart rate dalam keadaan resting ni normally dalam sekitar 50 hingga 100. Okey, 50 hingga 100 dalam keadaan rehat. Macam saya yang tengah bercakap sekarang ni, saya punya heart rate adalah sekitar 87 macam tu. Okey, which is normal. Okey, sebenarnya bacaan heart rate saya pada hari kedua kuarantin hari tu adalah sekitar 110, 111 macam tu, which is sangat-sangat tinggi untuk keadaan resting. Dan ketika itu sebenarnya saya pun risau juga sebab saya tengah baring, saya duduk, saya baca, saya punya heart rate adalah sekitar 100 ke atas. Jadi saya memang sangat-sangat risau masa tu. Tapi bila saya tanya dengan doktor dan kawan-kawan, heart rate ni mungkin akan tinggi sebab faktor masa tu mungkin kita ada berlakunya demam, kita ada inflammation. Jadi jantung kita ni akan bekerja dengan lebih kuat lagi untuk nak pump darah, untuk nak lawan virus yang sedang masuk dalam badan kita. Sebab itulah heart rate kita berkemungkinan akan tinggi ketika hari pertama ataupun maybe sampai hari ketiga. Dan benda kita kena pantau, sebab kita tak boleh nak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi macam 130 pun bahaya juga, pun kena reportkan kepada KKM juga. Bayangkanlah 130 tu macam kita tengah bersenam, tapi kita tengah baring. Sebab itulah adanya oximeter ni untuk pantau kita punya heart rate. Tapi kalau korang tak ada oximeter dan korang ada Apple Watch, Apple Watch pun boleh detect juga kita punya heart rate. Dan siapa yang pakai Apple Watch macam 6 ataupun 7 dah boleh juga detect oksigen level. Macam saya ni pakai Apple Watch 4 je, jadi saya boleh baca heart rate sahaja. Sebab itulah saya dapatkan oximeter. Perkara yang seterusnya yang patut korang ada ketika korang tinggal rumah, especially kalau demam, adalah of course Panadol. Tak kisahlah Panadol jenis apa, Panadol Activast ke, Panadol Soluble ke, dia suka Evamol ke, apa-apa sekali. Yang penting kalau korang demam je, korang makanlah Panadol. Dan sebenarnya Panadol ni kita boleh consume setiap 6 jam untuk orang dewasa. Jadi kalau korang demam sikit je pun, pastikan korang ambil Panadol. Dan kita punya objektif adalah nak baikkan demam kita secepat mungkin. Sebab kita tak nak sampai melarat sampai 5-6 hari kalau boleh. Jadi standby lah Panadol Activast. Okey, kalau dah demam, mestilah sesama pula. Jadi sesama ni saya memang sarankan korang pergilah farmasi, cari ubat sesama yang sesuai. Macam saya, memang saya dah sesuai dengan Clarinus. Clarinus ni memang saya beli kat farmasi. Saya tak ingat harga dia berapa, tapi setakat ini memang dia berkesan untuk saya. Memang sangat-sangat bagus. Tetapi saya dapati ada juga orang yang kurang sesuai untuk nak ambil Clarinus ni. Dikatakan macam orang yang darah tinggi tak sesuai ambil ubat ni. Jadi korang kena check dengan farmasi untuk pastikan ubat sesuai, barulah korang beli. Okey, bila dah demam, bila dah sesama, mesti akan ada batuk. Okey, untuk batuk ni pula korang sama juga macam sesama, korang beli je apa-apa je nama yang ada dekat farmasi. Sebab apa kan, untuk batuk ni dia berbeza. Ada orang yang batuk dia jenis batuk kering, ada orang yang jenis batuk berkahak. Dapatkan ubat batuk sesuai dengan jenis batuk korang. Okey, selain itu juga saya nak ingatkan pentingnya untuk kita dapatkan vitamin C. Okey, vitamin C ni bukanlah ubat. Maksudnya kita bukanlah makan ketika sakit ataupun ketika COVID je. Ianya merupakan suplemen yang kita patut amalkan dalam tempoh jangka masa panjang. Jadi macam saya, memang saya makan vitamin C Blacksmore. Tapi untuk COVID ni saya tambah lagi satu supply vitamin C, iaitu Defend. Okey, Defend ni ramai grup-grup WhatsApp promote kat saya. Defend kan, yang ni apa ni, Dato' Aznil punya. Jadi saya pun try, dan saya punya pendapat tentang Defend ni pun agak bagus juga, sebab dia ada vitamin C, ada vitamin D dan juga ada camu-camu. Dan rasa dia pun bukanlah macam ubat sangat, dia macam ada perasa blackcurrant kalau tak silap saya. Jadi Defend ni pun agak bagus juga.
salah satu option untuk vitamin C. Okay, untuk vitamin C ni saya rasa tak kisah jenama apa pun, as long as kita makan secara konsisten dan kita tahu berapakah nilai mg yang ada dalam vitamin tersebut. Tapi kalau korang dah makan vitamin C, nak tambah vitamin C semula jadi pun boleh juga. Macam saya, memang saya amalkan juga, macam buah orange ke, nak makan vitamin C dari buah-buahan lain macam lemon ke, itu lagi bagus. Okay, salah satu simptom utama ketika Omicron ni adalah sakit tekak. Sakit tekak dia memang lain macam. Sebab itulah seramai yang kongsikan tips-tips cara nak ubatkan sakit tekak ataupun nak sembuhkan sakit tekak. Okay, antara perkara yang kita boleh consume untuk nak baikkan sakit tekak adalah Difflam. Difflam ni sangat-sangat famous ketika ini, ketika COVID-19 ni memang sangat-sangat famous. Kalau korang cari kat farmasi pun agak susah nak jumpa. Dan Difflam ni fungsi dia adalah untuk melegakan sakit tekak dan anti-inflammation. Okay? Dan bila kita makan je Difflam ni, apa yang korang akan rasa dia sebenarnya macam makan strepsil je, tetapi dia akan rasa macam kebas sikit dalam mulut. Lepas tu bila kita makan secara kerap, lama-lama sakit tekak korang akan berkurangan. Okay, untuk Difflam yang merah ni, harga dia agak mahal sikit, sekitar RM28, RM29 macam tu. Memang sangat-sangat mahal. Mungkin ada tempat lain lagi murah ataupun lebih mahal lagi. Tapi ada juga pilihan yang lain yang murah sikit. Masih Difflam juga, cuma ini dia punya kandungan dia agak kurang sikit, tapi dia punya fungsi masih untuk baikkan sakit tekak. Yang ni yang ni satu kotak dia RM8 je. Warna kuning dan warna purple ni. Yang ni RM28, jauh beza dia. Dua-duanya saya dah makan. Of course yang ini dia akan ada rasa kebas, yang ni dia tak ada rasa kebas dalam mulut. Tapi dua-duanya pun boleh makan. Okey, item yang seterusnya pula yang agak famous juga, yang patut ada ketika quarantine adalah Betadine Sore Throat Spray. Okey, Betadine Sore Throat Spray ni fungsi dia adalah untuk kita nak legakan sakit tekak. Cara nak guna dia adalah kita spray dalam mulut kita untuk melegakan rasa sakit tekak, dan dia akan buang kuman yang ada dalam mulut kita. Okay, secara jujurnya, walaupun benda ni bagus dan dicadangkan untuk saya beli, tapi saya tak beli sebab apa, tekak saya ataupun sakit tekak saya ni dah baik bila saya dah amalkan Difflam. Tapi kalau korang memang rasa macam sakit tekak, memang rasa macam tak cukup Difflam ni, nak benda lain, korang boleh beli Betadine Sore Throat Spray ni. Memang sangat-sangat berguna. Selain bentuk spray, Betadine juga ada keluarkan bentuk gargle ataupun bentuk kumuh. Bentuk kumuh pun okey juga. Kedua-duanya fungsi yang sama. Walau bagaimanapun orang kata yang bentuk spray ni lebih berkesan lagi compare dengan gargle ni. Jadi terpulanglah kepada mana-mana yang korang nak beli. Okey, item yang seterusnya pula yang orang cadangkan saya untuk beli dan amalkan adalah bunga cengkeh. Okey, seperti yang kita tahu, bunga cengkeh ni memang banyak sangat khasiat dia, seperti nak segarkan mulut, nak buang kuman dalam mulut dan macam-macam lagi. Sebab itulah bunga cengkeh ni juga saya cuba ketika kuarantin untuk nak hilangkan rasa sakit tekak. Okey, bunga cengkeh ni apa yang kita boleh buat adalah mula-mula kita rebus bunga cengkeh ni, mungkin ambil lebih kurang segenggam ke, tengoklah macam banyak mana, 1 sudu ke 2 sudu ke, rendam ataupun rebus dalam air panas. Bila dah masak ataupun dah rasa macam dia lembut sikit, dah naik bau macam tu, kita bolehlah taruh lemon. Kita pecah-pecahkan lemon, perah-perah lemon sikit dan sejukkan sikit airnya, suam-suam macam tu, barulah campurkan dengan madu. Okey, boleh amalkan minuman ni sekitar 2 kali sehari macam tu untuk nak beri rasa kelegaan pada tekak. Saya sebenarnya memang dah amalkan resepi ni lebih kurang 2 kali macam tu, dan sebab sejak tekak saya dah baik, saya dah tak buat lagi hari tu, tapi memang ianya berkesan. Okey, selain tu juga korang boleh cuba amalkan habatus sauda. Okey, habatus sauda ni juga merupakan salah satu item yang orang cadangkan saya juga untuk beli, dan saya tahu habatus sauda ni sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Dan tapi saya tak sempat nak makan ketika kuarantin ni. Sebab apa, saya baru je order. Hari ni hari kelima, mungkin kalau saya dapat pun dah habis tempoh kuarantin. Tapi tak apa, saya akan makan juga habatus sauda, sebab habatus sauda ni banyak sangat khasiat dia. Dapat tingkatkan imunisasi, dapat rawat macam-macam jenis penyakit. Dan habatus sauda ni juga dia didatangkan dalam bentuk pil. Jadi walaupun saya dah habis tempoh kuarantin ni, saya akan amalkan juga habatus sauda untuk kesihatan jangka masa panjang. Okey, dan yang terakhir sekali, yang paling penting, tak kisahlah kita makan ubat apa sekalipun, kalau kita punya air ni tak cukup pun tak guna juga. Sebab itulah pentingnya kita kena minum air yang secukupnya setiap hari. Bukan sahaja ketika kuarantin ni, kalau boleh selepas ni pun kita kena minum air secukupnya setiap hari. Itu je lah di antara perkara-perkara yang saya boleh cadangkan untuk korang beli ataupun buat ketika kuarantin kat rumah ni. Macam saya hari ni hari kelima, alhamdulillah saya dah boleh buat kerja seperti biasa. Saya dah tak demam, saya dah tak batuk, saya dah tak sakit tekak.
Petang tadi pun saya start exercise sikit-sikit, dan bila saya tengok apa yang orang kongsikan tentang post COVID-19 ni, mereka kata kebanyakan orang yang dah lepas kena COVID ni mungkin dia akan rasa cepat penat, akan rasa masih ada rasa lesu. Jadi saya sendiri lepas dah habis kuarantin ni, saya akan mula bersenam kembali secara perlahan-lahan, ikut kita punya fitness level. Dan mahu ataupun tidak, memang kita kena hidup dengan COVID ni. Dan ketika saya buat video ni pula, PM kita baru je umumkan pada 1 April nanti kita dah dalam fasa endemik. Kita dah boleh keluar, dah boleh rentas negara, dah boleh solat tanpa jarak, pergi mall, dah semua dah tak ada had lagi dah. Jadi kita sendiri yang kena pandai jaga diri kita. Tentang COVID ni masih wujud. Jadi mahu ataupun tidak, kita yang kena pandai-pandai nak hidup dalam dunia yang ada COVID sekarang ni. Nak tak nak, sooner or later, sesiapa pun boleh dijangkiti COVID-19. Dan kita kena pandai nak jaga diri kita. Bila kita dijangkiti, macam mana kita nak rawat diri kita supaya ia tidak melarat dan tidak menjangkiti orang lain pula. Dan itu je lah saya punya perkongsian video kali ni. Saya harap semua orang yang tonton video ni dapat manfaat, terutama sekali yang tonton video ni sebab korang tengah kuarantin. Saya harap korang akan sembuh seperti sedia kala lepas ni, dan kita dapat jalankan aktiviti harian kita seperti biasa. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang. Saya doakan semua orang diberkati, dilindungi Allah, supaya kita semua selamat dengan ujian ni Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.